Okey, selamat sejahtera kelas. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan kepentingan melaksanakan program komuniti. Okey, apa kepentingan, apa faedah, apa kebaikan bila kita melaksanakan satu-satu aktiviti kemasyarakatan? Okey, yang pertama, boleh memupuk semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Bagaimana dia boleh memupuk semangat patriotik? A. Melibatkan penyertaan masyarakat berlainan agama, bangsa dan budaya. Bila masyarakat berlainan agama, bangsa dan budaya terlibat secara tidak langsung, dia boleh meningkatkan semangat patriotik demi negara yang tercinta tanpa mengira umur dan status. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai harta benda, ruang dan fasiliti yang dikongsi bersama. Bagaimana dia boleh menghargai semua ni? Kegiatan vandalisme akan menjadi semakin berkurangan kerana individu menyedari kepentingan menjaga harta benda, ruang dan fasiliti, iaitu mereka boleh menyedari bahawa harta benda memerlukan kos dan masa untuk menyediakannya. Selain itu, dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan lain digunakan untuk membaik pulih fasiliti yang dirosakkan. Ini tidak wajarlah sebagai masyarakat Malaysia. Okey, itu nombor 2, dapat menghargai. Nombor 3, apa kebaikannya? Membina jalinan kerjasama yang berterusan. Bagaimana? Individu akan bekerjasama dengan badan kerajaan dan badan bukan kerajaan ataupun NGO untuk menganjurkan program komuniti. Ahli sukarelawan terdiri daripada pelbagai umur, status dan kaum untuk menjaga kebajikan masyarakat dan membentuk semangat kekitaan dan kerja berpasukan dalam melancarkan program komuniti. Maksudnya dekat sini kalau kita terlibat dalam aktiviti kesukarelawan, pelbagai bangsa kita boleh kawan, pelbagai bahasa kita boleh tahu. Itu nombor 3. Nombor 4, menjadi inspirasi kepada orang ramai untuk melibatkan diri dalam program komuniti. Bila kita busy dengan aktiviti kesukarelawan, orang lain pun lihat kita ni dan dirujuk sebagai satu inspirasi, iaitu boleh bagi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan pelibatan diri dalam program kesukarelawan. Orang lain akan berusaha untuk menjalankan tanggungjawab dengan ikhlas hati tanpa memerlukan sebarang ganjaran dan boleh menarik minat masyarakat untuk menyertai program komuniti. Macam kita ni sebagai idola. Tu nombor 4. Nombor 5, mampu menangani cabaran dalam negara. Bagaimana? Okey, masalah seperti penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja dapat dikurangkan. Sebab apa? Aktiviti-aktiviti kesukarelawan ini yang terlibat adalah kebanyakannya golongan remaja, golongan muda. Bila golongan muda ni sibuk dengan aktiviti sukarela, diorang takkan terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun mana-mana aktiviti yang negatif. Dan seterusnya dapat meringankan beban kerajaan untuk mengatasi masalah sosial.
individu melibatkan diri dalam industri kecil dan sederhana ataupun IKS untuk membangunkan ekonomi negara. Okey, kita patut tarik golongan muda ni untuk menyertai aktiviti sukarelawan. Okey, itu nombor 5. Nombor 6. Menggalakkan komuniti lebih bertanggungjawab. Okey, bila kita masing-masing bekerjasama dalam satu pasukan, kita perlu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu tanpa abaikan sesuatu dan memastikan persefahaman yang baik dan memastikan kejayaan. Bila kita tengok satu-satu aktiviti komuniti, kita nak berjaya membantu masyarakat. Itu nombor 6. Dan selain kita tengok kepentingan, tengok pula implikasi ataupun kesan jika tiada perlibatan dalam program komuniti. Apa kesan dia? Okey, yang pertama, golongan yang memerlukan bantuan sukar mendapat pembelaan, iaitu bagaimana? Kurang penglibatan, sukarkan agihan bantuan untuk disalurkan. Bila banyak bahan untuk disalurkan kepada golongan-golongan yang memerlukan tetapi tidak ada perlibatan dalam kalangan masyarakat untuk membantu, akhirnya sukar untuk bagi bantuan secepatnya kepada golongan yang memerlukan, seperti bantuan keuangan, keperluan asas tidak dapat dibagi. Golongan yang memerlukan akan hidup dalam kesusahan sebabnya lambat dapat bantuan. Itu yang pertama. Yang kedua, generasi baharu akan mudah terjebak dengan tingkah laku antisosial. Maksudnya kat sini tidak suka bergaul, lebih suka meluangkan masa melakukan aktiviti sendirian seperti tengok gadget, main game, tidak empati terhadap kesusahan orang lain. Dia tak tahu apa yang berlaku di dunia ataupun di masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, manusia lebih bersikap individualistik. Bagaimana lebih pentingkan diri. Dia tidak kisah orang sekitar dia susah ke, senang ke, dia tak kisah. Dia tak peduli. Yang dia peduli adalah diri dia sendiri. Dan tidak sanggup korbankan masa, tenaga dan wang untuk menjalankan aktiviti komuniti. Kedekut, okey. Dia macam bazir masa, bantu orang susah. Apa yang dia dapat? Tak dia dapat apa. Dan anggapan membazir masa. Ini sikap individualistik. Yang keempat, hubungan antara masyarakat pelbagai kaum semakin renggang ataupun hampir putus. Okey, bagaimana tidak menjalankan kerjasama dan tidak dapat berkomunikasi, buat hal sendiri. Okey, itu nombor 4. Nombor 5, jurang sosial semakin meluas. Sikap negatif, tempat tinggal, agama, adat, kesam, jenis pekerjaan, golongan kaya dan miskin menjadi serius. Menjadi jurang sosial yang semakin meluas. Sebab apa? Kebajikan diabaikan. Yang kaya lagi kaya, yang miskin bertambah apa kedana. Okey, nombor 6. Kelestarian alam sekitar terabai. Bila tak ada kerja komuniti ni, tak ada kerjasama untuk meningkatkan kelestarian alam. Tidak mengambil berat tentang isu alam sekitar, tidak menjalankan program komuniti, akhirnya kawasan sekitar tu akan menjadi bertambah kotor. Itu nombor 6. Nombor 7. Beban kerajaan dalam pembangunan komuniti bertambah, iaitu masyarakat menolak tanggungjawab untuk melaksanakan program komuniti. Saling tolak menolak, semua tidak mahu bertanggungjawab.
pembelajaran kerajaan meningkat. Sebab kenapa? Disebabkan terpaksa mengupah pekerja untuk sediakan kemudahan dan membersihkan alam. Contoh. Okey, contoh. Jika melihat orang yang tak ada rumah, kerajaan terpaksa mengambil pekerja dan membayar semata-mata untuk memberi makanan kepada golongan yang memerlukan. Itu tak sewajarnya. Okey, itu nombor 7. Nombor 8. Sikap prihatin dan timbang rasa akan berkurangan, iaitu anggap tidak ada kewajipan untuk menolong masyarakat yang susah dan tidak sanggup libatkan diri secara aktif. Sebaliknya lebih kepada pekerjaan-pekerjaan yang hakiki. Itu nombor 8. Cuba elakkan yang ni ya. Okey, bila kita dah belajar kebaikan, kepentingan dan implikasi, cikgu bagi satu latihan untuk anda semua buat. Soalan uji minda. Yang pertama, apakah 3 kesan terhadap golongan yang memerlukan jika program komuniti tidak dijalankan dengan giat? 3 markah. Okey, awak kena fikir 3 kesan terhadap golongan yang memerlukan, golongan yang susah. Jika tiada aktiviti komuniti, tak dijalankan secara giat, apa jadi pada golongan yang memerlukan ini? Okey, bagi 3 fakta. Yang kedua, mengapakah pelaksanaan program komuniti amat penting? Bagi 3 sebab atau alasan. Kenapa aktiviti kemasyarakatan ni penting? Tak kisahlah awak nak jawab dari segi masyarakat ke, dari segi negara ke, macam-macam. Okey, dah bagi 3 markah. Okey, sekiannya. Pelajar-pelajar sekalian, tolong buat soalan ni dan sila hantar jawapan kepada cikgu. Okey, terima kasih semua.